Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cikgu dalam bab yang baru pada hari ini, iaitu bab 8, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia. Okay, apakah yang akan anda pelajari di akhir topik ini nanti? Yang pertama sekali, anda akan dapat mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas, hutan monsun tropika, hutan daun luruh sederhana dan hutan konifer. Seterusnya, anda akan dapat menjelaskan melalui contoh ciri-ciri tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kemudian, dapat merumuskan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Baik. Berikut ialah taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. Okey. Yang berwarna coklat merupakan kawasan hutan konifer. Coklat cerah ini ialah kawasan hutan daun luruh sederhana. Hijau pekat merupakan kawasan hutan monsun tropika. Dan hijau muda ialah kawasan gurun panas. Baik. Kita tengok dahulu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di gurun panas. Baik, kawasan gurun panas meliputi gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama dan gurun besar Australia. Antara ciri-ciri tumbuhan semula jadi yang terdapat di gurun panas terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan cuaca panas, pokok jenis xerophyte sahaja yang boleh hidup di kawasan ini. Kemudian tumbuh secara jarang-jarang, misalnya cactus, prickly pear, semak samun berduri, rumput esparto dan pokok akasia bantut. Kemudian ia mempunyai akar yang panjang, menjalar ke dalam tanah atau merebak di permukaan bumi untuk mencari air. Ia juga mempunyai daun berkilat, liat dan berbulu. Ciri-ciri hidupan liar di gurun panas. Kebanyakannya hidupan liar adalah seperti nocturnal. Hidupan liar di sini menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh, unta, kalajengking, tikus jerboa, cicak hutan, biawak pasir, musang fenek, edex antelope dan rusa gazelle. Baik, seterusnya ialah hutan monsun tropika. Hutan jenis ini terdapat di negara India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand dan Laos yang mengalami musim kering dan musim hujan yang nyata. Okay, contoh kawasan monsun tropika di dunia ialah India di Mangalore, Myanmar Mandalay, Thailand Nakhon Ratchasima, Sri Lanka Taman Negara Yala. Baik, apakah ciri-ciri tumbuhan semula jadi di hutan monsun tropika? Baik, hutan ini terdiri daripada tumbuh-tumbuhan berkayu keras seperti pokok jati, penaga, cendana, jelutung, buluh dan rotan. Pokok-pokok di sini tumbuh di antara 20 hingga 30 meter dan daun pokoknya banyak dan lebar bagi mendapatkan cahaya matahari. Kemudian, hujung daun berbentuk tirus. Hutan ini jarang dan nampak berlapis-lapis tetapi tidak nyata. Apakah ciri-ciri hidupan liar di hutan monsun tropika? Kebanyakan hidupan liar adalah berbulu nipis, kulit berkedut dan bersaiz besar. Kemudian haiwan seperti rusa dan gajah terdapat di lapisan lantai hutan. Monyet dan pelbagai jenis burung terdapat di lapisan atas. Juga terdapat haiwan jenis karnivor seperti harimau, harimau bengal, ular dan buaya. Okey.
Seterusnya kita pergi ke hutan daun luruh sederhana. Okay, kawasan hutan ini meliputi kawasan Amerika Utara, Jepun, New Zealand, Amerika Selatan, Eropah Barat, Korea Selatan dan Australia. Contoh hutan daun luruh sederhana di dunia ialah contoh di Australia, Tasmania, Eropah Barat ada Scotland, Ireland, Jerman, Canada, Southwestern Ontario. Kalau di Korea Selatan kita ada Seryang Gyeongsangnam. Wah, Korea dah sekarang. Okey. Baik. Kita tengok dulu apa ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan hutan daun luruh sederhana. Okey, tumbuhan di sini berdaun nipis dan lembut. Okay, batang pokok berkulit ketebal untuk mengurangkan transpirasi semasa musim sejuk. Kemudian batang pokok juga membentuk silinder dan mempunyai cabang dahan yang lebih banyak. Baik, spesies pokok kayu keras sederhana sangat bernilai untuk kegiatan pembalakan. Okay, contoh pokok oak, ash, elm, berangan, maple, poplar dan beech. Baik. Seterusnya kita tengok pula ciri hidupan liar di kawasan hutan daun luruh sederhana. Okay, terdiri daripada hidupan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Okay, antaranya ialah seperti chipmunk, ia berhijrah atau berhibernasi pada musim sejuk. Okay, contoh hidupan liar seperti white letter, haystrike, laser purple, emperor, rusa badger, tupai merah, beaver dan musang merah. Okay, contoh hidupan liar jenis burung, burung belatuk hitam dan burung hantu. Baik, seterusnya ialah hutan conifer. Okay, hutan conifer meliputi kawasan Amerika Utara, Kanada Utara, Eropah dan Rusia. Okay, contoh kawasan hutan conifer di dunia ialah kalau di Rusia di Sayan Mountain, Samara Mountain, kalau di Kanada Utara di Fort Smith dan Edmonton, kalau di Amerika Syarikat di kawasan Fort Yukon ataupun Alaska. Kemudian kalau di Eropah kita ada Sweden dan Finland. Okey. Kita tengok dulu ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan hutan conifer. Baik, pertama sekali, kanopinya berbentuk kon untuk mengelakkan salji terkumpul di atasnya. Kemudian, batang pokok berkulit tebal, lurus dan tinggi. Daun pokok bersaiz kecil, halus dan berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air melalui proses transpirasi. Kemudian, kanopinya berbentuk kon untuk mengelakkan salji terkumpul di atasnya. Permukaan daun bersalut lilin untuk mengelakkan ancaman frost. Okey, seterusnya akar pokok conifer pendek dan sesuai tumbuh di tanah jenis podzol pada musim sejuk. Okey, kepadatan pokok adalah sederhana dan hanya terdapat beberapa spesies pokok sahaja. Okey, contoh pokok pine, fir, spruce dan cedar. Kita tengok pula ciri-ciri hidupan liar di kawasan hutan conifer. Okey, hidupan liar seperti burung dan binatang sangat aktif pada musim panas kerana mencari makanan. Okey, pada musim sejuk, rusa dan burung akan berpindah ke kawasan yang lebih panas di bahagian selatan. Okey, contoh hidupan liar seperti beruang, mus, lynx dan tupai merah. Okay, contoh hidupan liar jenis burung ada burung hantu, belatuk, burung blue jay dan burung raven. Baik, apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi hidupan liar di dunia? Okay, yang pertama untuk tujuan pelancongan. Okay, kebanyakan kawasan hutan semula jadi mempunyai tarikan sebagai kawasan eko-pelancongan. Contohnya, 81% daripada hutan monsun tropika adalah terdiri daripada Erawan National Park di Thailand dan menempatkan hidupan liar yang hampir pupus. Antaranya gajah,
dijadikan sebagai pengangkutan untuk menjelajah kawasan tersebut. Okey, di kawasan gurun panas, unta turut dijadikan sebagai pengangkutan dan tarikan pelancong. Baik, seterusnya ialah menghalang hakisan. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi berfungsi untuk menghalang hakisan. Okay, tumbuhan semula jadi memainkan peranan penting dalam menghalang hakisan tanah. Daun yang besar mampu memecahkan butiran hujan dan mengurangkan kelajuan titisan hujan yang jatuh ke bumi. Akar pokok akan mengurangkan air larian permukaan dan menjadi penghalang hakisan. Okay, di kawasan air masin, pokok-pokok bakau menjadi penghalang semula jadi kepada air laut. Okay, akar pokok bakau menguatkan struktur tanah serta menahan tindakan ombak di pinggir pantai. Baik, seterusnya sumber ekonomi. Okay, tumbuh-tumbuh semula jadi dan hidupan liar. Okay, batang pokok hutan konifer dan hutan monsun tropika digunakan untuk tujuan pembalakan yang menghasilkan sumber kayu balak untuk ekspor dan juga membekalkan bahan mentah untuk dibuat kertas. Okay, aktiviti pembalakan telah membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di kawasan tersebut. Baik, selain itu, kepentingan lain ialah sumber perubatan. Okay, penyelidikan di barat mendapati tumbuh-tumbuhan boleh merawat pelbagai jenis penyakit. Antara bahagian tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan sebagai ubat atau ramuan ubat ialah daun, bunga, akar, kulit kayu dan hempas buah. Contoh 1. Batang pokok prickly pear dapat menurunkan tahap kolesterol dan membantu mengekalkan kandungan gula dalam badan serta membantu merawat penyakit kencing manis. Okay, contoh yang kedua, pokok oak dapat digunakan untuk menyembuhkan masalah cerit-birit, sakit tekak dan luka. Okey. Seterusnya, okey, itu sahaja untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di topik yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk dapatkan video-video geografi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.